Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Jumaat 29 Julai bersama saya Abang Muasli Abang Bersamad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC akan terus membangunkan mercu tanda mini bawah air ASEAN atau OMIL sebagai produk pelancongan budaya yang mampan di Malaysia selain memberi manfaat kepada masyarakat setempat. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu OMIL telah dilancarkan pada tahun lepas sempena Seminar ASEAN mengenai pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya bawah air 2021 yang menggalakkan usaha memelihara dan memelihara warisan budaya bawah air. Ia juga katanya bagi memupuk perhargaan budaya yang lebih tinggi dalam kalangan rakyat ASEAN dengan kerjasama Jabatan Warisan Negara JWN dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Datuk Seri Nancy memberitahu demikian pada perasmian mesyuarat jawatankuasa kecil ke-23 ASEAN mengenai budaya dan mesyuarat ASEAN Campur 3 Jaringan Kerjasama Kebudayaan ke-11 di Kuching. Beliau juga memaklumkan di peringkat antarabangsa, Malaysia telah dipilih sebagai ahli jawatan kuasa antara kerajaan UNESCO untuk melindungi warisan budaya tidak ketara untuk penggal dari 2022 hingga 2026. Dua cadangan projek dari Malaysia telah diluluskan dalam mesyuarat jawatankuasa kecil ke-23 ASEAN mengenai budaya yang sedang berlangsung di Kuching baru-baru ini. Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Saraya Arbi memberitahu kedua-dua projek tersebut ialah bengkel ASEAN mengenai kemampanan warisan pembungkusan dan pengkomersialan makanan bagi pasaran dunia daripada Jabatan Warisan Negara dan The Echoes of ASEAN Bronze dari Istana Budaya. Jelasnya kedua-dua projek berkenaan mendapat kelulusan dana sebanyak $100,000 Amerika di bawah Dana Budaya ASEAN ACF yang akan dilaksana pada 2023. Datuk Saraya ditemui media selepas perasmian mesyuarat jawatankuasa kecil ke-23 ASEAN mengenai budaya dan mesyuarat ASEAN Campur 3 Jaringan Kerjasama Kebudayaan ke-11 di Kuching oleh Menteri MOTEC Datuk Seri Nancy Shukri. Kedua-dua mesyuarat tahunan itu yang dihadiri oleh pegawai kanan ASEAN bagi membincangkan kebudayaan, kesenian dan projek warisan yang dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN. Penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran diharapkan dapat diadakan setiap tahun dalam memberi manfaat dan menjadi wadah membangunkan masyarakat yang makmur selain memberi kesan kepada setiap lapisan masyarakat Islam. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Rozi Yunus berkata ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan mengandungi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan seharian. Justru itu, Datuk Rozi berharap langkah itu akan memberi lebih galakan dan usaha mendekatkan diri kepada ajaran Islam yang sebenarnya dan memajukan tamadun manusia. Beliau berkata demikian pada Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Marudi di Surau Nur Ihsan, Kampung Pemindahan Marudi. Pada majlis tersebut, seramai 10 qari dan 2 qari'ah menyertai tilawah Al-Quran kali ini. Johan Qari peringkat daerah Marudi dimenangi oleh Abdul Rahim Hasman, manakala Johan Qari'ah dimenangi oleh Nur Natasha Serimin. Agensi dan Jabatan Kerajaan di Selangor perlu bekerjasama dalam usaha membangunkan sosioekonomi penduduk di daerah Selangor. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, jabatan seperti Jabatan Pertanian perlu menjalinkan kerjasama erat dengan pemimpin akar umbi seperti penghulu dan tuai rumah untuk membantu penduduk membangunkan tanah mereka. Insinyur Christopher Gira berkata usaha membangunkan tanah penduduk terutama mereka yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman adalah satu usaha yang penting untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di kawasan tersebut. Jadi kita menolak Selangor tu, anda nak guna peluang tu, sampai kita sama bempu keperuntukan dari perintah menolak Sarawak. Kena kita yang maju ke sosioekonomi kita lebih lagi benua kita di Selangor itu. Penganjuran acara seperti itu katanya bukan sahaja sekadar sebagai aktiviti riadah dan hiburan tetapi juga sebagai medium untuk belia memulakan perniagaan kecil-kecilan dengan membuka gerai jualan di pesta tersebut. Pelbagai aktiviti akan dianjurkan sepanjang Pesta Selangor yang akan diadakan sehingga hari Sabtu ini antaranya pertandingan rakit, tarik tali, futsal dan pertandingan Ratu Selangor Pegari 2022.
Transformasi ekonomi digital akan memperkasakan sektor ekonomi Sarawak untuk meningkatkan kecekapan dan produktiviti selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugon memberitahu transformasi itu juga akan menjadikan rakyat Sarawak berkembang maju yang didorong oleh inovasi selain akan menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran mampan. Sarawak berhasrat untuk menjadi negeri maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Oleh itu, keterangkuman sosial dan penglibatan masyarakat dalam transformasi digital ini amat penting sekali bagi kita merapatkan jurang pembangunan di antara Bandar dan luar Bandar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Conference on Empowering the Community Through Blockchain di Bintulu. Dalam majlis itu, Kennedy Cukpai menyampaikan sumbangan sebanyak RM5,000 kepada seorang kanak-kanak kurang upaya fizikal bagi membiayai kos kasut khas dan latihan peralatan dan RM5,000 lagi kepada mangsa kebakaran di Rumah Panjang di Murum. Sebanyak 24 projek telah diluluskan di bawah program transformasi luar bandar RTP bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabung tahun ini. Pusat Khidmat Dun Kabung dalam satu kenyataan memaklumkan dari jumlah itu 8 projek akan dikendalikan Jabatan Kerja Raya selaku agensi pelaksana melibatkan dana keseluruhan berjumlah RM2.48 juta. Kenyataan itu berkata ini termasuklah pembinaan jeti konkrit Kampung Hulu Kabung yang bernilai RM850,000 dan bina baharu Pejabat Persatuan Nelayan Kawasan Gerigat melibatkan kos RM400,000. Lain-lain projek adalah bina baharu pengkalan bot nelayan Sungai Peruntung Nyabor, naik taraf gelanggang di Rumah Nyandang Empaling Ulu Roban serta naik taraf Dewan SJK Chonghua Roban dengan masing-masingnya bernilai RM250,000. 3 lagi projek iaitu naik taraf Jambatan Belian ke Jambatan Konkrit Lorong Haji Bom Kabong dengan kos RM230,000, bina baharu jambatan dan jalan perkuburan Rumah Seluik Pelasuk bernilai RM150,000 dan naik taraf prasarana kawasan perkuburan Kristian di Pagan Empayang bernilai RM100,000. Dun Kabong pada tahun ini telah diperuntukkan dana sebanyak RM5 juta untuk pelaksanaan pelbagai projek RTP. Semangat perpaduan dan kepelbagaian terus digarap dalam program kebombaan seperti larian bersama bomba 6.0 yang akan berlangsung 30 Oktober di Marina Central Park Miri. Bercakap dalam sidang media penganjuran hari itu di Miri, Pengarah Jabatan Bomba dan Negeri Penyelamat Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata program tersebut merupakan salah satu platform bagi pihak bomba memasyarakatkan peranan dan bekerjasama dengan pelbagai persatuan atau etnik di bahagian itu. Datuk Khairuddin juga gembira kerana secara tidak langsung aktiviti seperti itu mengajak masyarakat mengamalkan cara hidup sihat. Di macam ethnic group kita ada, tapi we can work together. For the purpose of what? Sukan tadilah. Membinakan komuniti yang sihat. Jelasnya bagi yang berminat boleh mendaftar di laman sesawang Jomran atau mengunjungi Balai Bomba dan Penyelamat Miri. Beliau menambah pelbagai hadiah menarik menanti pemenang. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan memastikan masyarakat terutamanya di luar bandar seperti di Tatau, Bintulu mendapat maklumat tepat mengenai inisiatif-inisiatif baharu Perkeso bagi golongan sasar. Menurut pengurus Perkeso Cawangan Bintulu, Jimmy Henry Kijon, ke arah itu, pertubuhan itu akan menganjurkan sesi libat urus bersama penduduk di Rumah Panjang Ali Anak Serdin, Sagan, Tatau pada 25 Ogos 2022 ini. Jimmy Hendrik menjelaskan sesi libat urus tersebut bagi menggalakkan penyertaan golongan sasar dalam skim-skim baharu Perkeso atau skim yang sedia ada. Beliau menambah program itu akan dirasmikan oleh Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kakus, Datuk John Siki Tayai. Pelbagai aktiviti akan diadakan termasuk ceramah, mini temuduga terbuka dan pendaftaran skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri.
Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 29 Julai berakhir di sini. Jumpa lagi. Salam keluarga Malaysia.